kami akan membentangkan tajuk berkaitan hadis sahih. Suatu hadis ini akan dikatakan sahih bila mana ia memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni seorang yang ahli dalam ilmu hadis antara lain sanadnya mestilah bersambung-sambung dari permulaan hingga akhir kepada Rasulullah SAW. Ianya diriwayatkan oleh perawi yang adil, yang dhabit, yakni memiliki daya ingatan yang kuat dan tidak mengandungi syaz, iaitu penyimpangan dari aturan maupun illah, yakni cacat. Untuk menetapkan kesahihan suatu hadis, kelima syarat itu harus terpenuhi. Menurut Imam Nawawi juga, sama menyatakan bahawa hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit, serta di dalamnya tidak terdapat illah. Pembahagian hadis sahih terbahagi pada dua, iaitu hadis sahih li zatihi dan hadis sahih li ghairihi. Maksud hadis sahih li zatihi ialah hadis yang sanadnya bersambung tanpa putus, perawi yang adil, dhabit, tiada syaz dan tiada illah. Hadis sahih li zatihi juga ialah hadis yang dirinya sendiri telah memenuhi kriteria kesahihan dan tidak memerlukan penguat ataupun sokongan dari hadis yang lain. Antara kriteria untuk kita mengetahui kesahihan suatu hadis mempunyai 5, iaitu pertama, sanadnya mestilah bersambung. Yang kedua, perawi mestilah adil. Yang ketiga, perawi mestilah dhabit. Yang keempat, tiada syaz, dan yang kelima, tiada illah. Seterusnya, definisi hadis sahih li ghairihi ialah hadis hasan yang naik darjat kerana ada hadis yang setaraf atau lebih tinggi menyokongnya. Hadis sahih li ghairihi asalnya adalah hadis hasan, tetapi ia telah mendapat sokongan hadis lain yang setaraf ataupun yang lebih tinggi, jadikan dia hadis sahih li ghairihi. Antara contoh hadis sahih li ghairihi ialah hadis mengenai siwak. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Amrin dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Jikalau tidaklah memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak solat." Berdasarkan hadis ini, perawi tersebut iaitu Muhammad bin Amrin mempunyai kelemahan dari segi kekurangan hafalannya. Akan tetapi, hadis ini juga diriwayatkan dari jalan yang lain dan terdapat hadis yang lain yang menyokongnya. Saya akan meneruskan pembentangan iaitu syarat-syarat hadis sahih. Apakah yang dimaksudkan dengan syarat-syarat hadis sahih dan berapakah syarat-syarat hadis sahih ni? Syarat-syarat hadis sahih ni dia ada 5. Yang pertama, sanad yang bersambung. Yang kedua, adil serta bermaruah. Yang ketiga, mempunyai ingatan yang dhabit. Yang keempat, tiada ataupun terhindar daripada syaz. Dan yang kelima, mestilah tiada illah. Yang dimaksudkan dengan sanad yang bersambung ialah sanad yang bersambung di antara perawi sama ada yang sezaman dan dia tiada halangan untuk perawi tersebut bertemu sama ada daripada segi tempat maupun masa. Yang kedua adalah adil serta bermaruah. Yang dimaksudkan dengan sifat adil ni adalah perawi ni dia mestilah bertakwa dan dia mestilah menjauhi perkara yang fasik dan perkara-perkara yang bid'ah. Okey. Ciri-ciri nak jadi adil ini adalah dia mestilah seorang Islam. Sebab kalau kita nak meriwayatkan hadis, mestilah orang Islam, bukan orang kafir. Dan dia mesti balik. Tak boleh budak-budak. Dan dia tidak fasik, iaitu dia tidak buat dosa besar ataupun dia tak berterusan melakukan dosa kecil sampai perkara tu boleh menjatuhkan maruah dia lah. Dan yang ketiga adalah mempunyai ingatan yang dhabit.
Yang dimaksudkan dengan ingatan dobit ni, dia seorang yang kuat hafazan dan perawi yang mampu hafaz apa yang didengarnya, dan dobit terdiri daripada dua bahagian, iaitu dobit sadri dan dobit kitabi. Yang dimaksudkan dengan dobit sadri ni, perawi ni dia hafaz apa yang didengar dan dia mampu untuk bagi tahu dekat orang apa yang dia dengar tu ataupun yang dihafal tu pada bila-bila masa. Maksudnya dia boleh bagi tahu dekat orang apa yang dia hafal tu ataupun apa yang dia dengar tu bila-bila masa saja, sebab di dobit sadri dan dobit kitabi ni, perawi ni dia menjaga catatannya daripada hilang, dicuri, diubah ataupun diseleweng. Bermulalah daripada dia nak mencatat tu sampailah dia diminta ataupun orang minta untuk dia kemukakan catatan dia tu. Dan itulah adalah dobit kitabi. Okay. Yang dimaksudkan dengan terhindar daripada syaz ni, dia tidak bertentangan dengan riwayat yang lain, iaitu perawi yang lebih siqah daripadanya. Hadis syaz ni dia hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang siqah tapi bertentangan dengan hadis ataupun riwayat yang lebih siqah daripada dia. Okay. Dan yang terakhir adalah tiada ilah, iaitu dia selamat daripada sebarang kecacatan, iaitu riwayat atau hadis ni dia selamat daripada sebarang kecacatan yang boleh menghalang hadis tu daripada nak capai darjat sahih tu. Seperti hadis yang dalam tu ada sanadnya perawi yang fasik ataupun pemastu dan pendusta hadis. So, kalau cukup syarat-syarat ni, maka jadilah hadis sahih. So, kalau kita nak menjadikan hadis sahih tu, kita memerlukan kepada 5 syarat ini. Okey, seperti mana yang kita tahu, hadis ni merupakan sumber yang kedua sebagai rujukan untuk umat Islam. Jadi, hadis sahih ni merupakan hadis yang paling tinggi kedudukannya daripada hadis-hadis lain, iaitu daripada hadis hasan, hadis dhaif ataupun yang lain-lain. Kerana semua ulama bersepakat menerima hadis sahih ini sebagai sumber ajaran Islam atau hujah dalam bidang hukum dan juga moral. Sebahagian ulama menolak kehujahan hadis sahih dalam bidang akidah. Sebahagian ulama lagi menerima, tetapi ulama yang menerima ini tidaklah mengkafirkan ulama yang menolak tersebut. Okey, taraf hadis sahih adalah kuat dan wajib beramal dengannya. Jadi, hukum beramal dengan hadis sahih, kita boleh beramal dan juga dijadikan hujah. Okey, kita lihat kepada contoh hadis sahih ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Haddatsna Abdullah bin Muhammad al-Musnadi qala haddatsna Abu Rawh al-Harami bin Umarah qala haddatsna Syu'bah an Waqid bin Muhammad qala sami'tu abi yuhaddits an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yutuz zakah. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Maksud hadis ni ialah telah menceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Muhammad al-Musnadi. Kemudian telah berkata, telah menceritakan kepada kami oleh Abu Rawil Harami bin Umarah. Telah berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah daripada Waqid bin Muhammad. Telah berkata, aku telah mendengar ayahku bercerita daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahawa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad adalah pesuruh adalah Rasulullah, mendirikan solat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi
kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, kalau kita lihat pada contoh hadis ni, sanadnya bersambung daripada awal sampai ke akhir, iaitu daripada Abdullah bin Muhammad al-Mustani, kemudian Abu Rahil Harami, kemudian Syu'bah, kemudian Waqi', kemudian ayahnya, kemudian daripada Ibn Umar, dan sampailah kepada Rasulullah. Okey, perawi ini merupakan orang yang adil, dobit. Jadi hadis ni tiada syaz dan juga tiada ilah. Jadi disebabkan cukupnya syarat-syarat itu, maka ianya dikatakan sebagai hadis sahih. Okey, itu sahaja penerangan daripada saya. Seterusnya akan diterangkan daripada saudari Aida Hadira. Yang kami gunakan yang mana bermula dengan Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia." So di sini bila mana dia menyebut diperintahkan, diperintahkan ini adalah Allah menurunkan perintah kepadanya. Okey, jadi untuk memerangi manusia tu pula, manusia tu membawa makna satu skop seluruh umat manusia di dunia. Okey, dan seterusnya daripada maksud hingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah. Yakni sehingga umat manusia mengucapkan dua kalimah syahadah yang mana itu membuktikan bahawa mereka masuk ke dalam Islam. Okey, dan seterusnya bagi maksud dan mendirikan solat. Macam kita tahu mendirikan solat ni wajib. So bila mana dah masuk Islam, kita perlu mendirikan solat. Itu merupakan satu ibadah dan juga amal kebaikan yang perlu kita lakukan sepanjang kehidupan. Okey, dan seterusnya daripada maksud dan menunaikan zakat. Okey, macam kita tahu mendirikan solat, menunaikan zakat, ucap dua kalimah syahadah. Ini semua adalah rukun Islam kita. Okey, jadi memang kita perlu buatlah ketiga-tiga perkara tersebut. Okey, dan seterusnya daripada maksud jika mereka telah melaksanakan hal itu. Hal itu di sini bermaksud ketiga-tiga perkara yang saya katakan tadi, mengucap dua kalimah syahadah, menunaikan solat dan juga mengeluarkan zakat. Dan disebutkan lagi, maka terpeliharalah jiwa dan hartanya. So bila mana mereka melakukan segala perbuatan yang baik dan juga amal kebaikan itu, so jiwa dan harta mereka akan terjaga, dan juga malah sehingga tidak boleh ditumpahkan darahnya sedikit pun dan tidak boleh diambil hartanya sedikit pun, kerana itu adalah jaminan agama Islam kepada pengikutnya. Okey, dan seterusnya kepada ayat kecuali dengan hak dalam Islam. Dekat sini kita dapat lihat bahawa Islam pasti menyuruh umatnya untuk melakukan kebaikan. So bila mana kalau macam dia Islam tapi dia still buat perkara-perkara yang buruk seperti bunuh orang, maka dia still akan dihukum. Tidak semestinya dia akan sentiasa terjaga. Dan juga misal kata dia berzina, dia still akan kena hukuman yang setimpal dengan apa yang dia telah buat. Okey, maksudnya di sini hadis ni Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk memerangi manusia, iaitu untuk mengajak manusia menerima dan masuk ke dalam Islam, tapi bukan untuk membunuh. Ayat memerangi di sini bukan dengan lafaz membunuh, dia berbeza. Dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga berkata, perang tidak sama seperti membunuh. Boleh jadi seseorang boleh diperangi, akan tetapi dia tidak halal untuk dibunuh. Okey. Kalau nak dikatakan begitu, ada juga sesetengah orang yang tidak mahu masuk ke dalam Islam. So
jika ada orang kafir yang tidak mahu masuk ke dalam Islam, maka dia boleh membayar jizyah, iaitu pajak. Dan juga para ulama rahimahullah mengatakan jika orang kafir membayar jizyah kepada umat Islam, so hal itu akan menjadi penghalang untuk memerangi mereka, kecuali kalau mereka menyerang atau memerangi kaum muslimin dengan cara membunuh ataupun mengancam keselamatan umat Islam. Okay, dan diakhiri dengan dan hisablah mereka terserah kepada Allah, dan hisab mereka terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So maksudnya di sini kita disuruh berbuat baik, tapi apa-apa pun segala balasan ataupun hisab kita di akhirat nanti semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya Siti Muslia dan saya akan menerangkan terlebih dahulu pengenalan musyarakah. Musyarakah dalam institusi perbankan Islam pada hari ini merupakan salah satu sistem yang tersenarai di bawah kontrak perkongsian. Tujuan perkongsian modal adalah untuk sesuatu urusan perusahaan atau perniagaan bagi mendapatkan keuntungan, di mana setiap rakan kongsi perlu menyumbangkan modal bersama, namun ianya tidak ditetapkan jumlahnya. Jadi melalui tugasan ini kita dapat memahami konsep musyarakah dari sudut definisi berserta dalilnya, rukun dan syarat, pembahagian syarikat, jenis syarikat dengan lebih mendalam lagi. Topik perbahasan yang dibincangkan pula ialah mengenai sanad dan matan penuh hadis, sumber dan statusnya serta perbincangan mengenai syarah hadis musyarakah. Rangkaian serba sedikit tentang musyarakah. Seperti yang kita tahu, musyarakah adalah salah satu sistem perekawanan dalam Islam. Jadi, saya mulakan dahulu dengan definisi. Definisi musyarakah pada bahasanya berasal daripada perkataan Arab iaitu syirkah yang bermaksud percampuran, iaitu percampuran antara sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga tidak dapat dibezakan kedua-duanya. Okey, menurut syarak pula, musyarakah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang sepakat dalam melakukan kerja untuk mengaut keuntungan. Okey, secara istilahnya, musyarakah ini membawa maksud akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk satu usaha yang halal dan juga produktif dengan persetujuan keuntungan dan kerugian yang bahagi mengikut nisbah. So, untuk lebih faham, musyarakah ni sebenarnya adalah salah satu akad kerjasama antara dua pihak yang mana kerjasama ini diikuti dengan persepakatan antara kedua-dua pihak tentang pembahagian kerugian dan keuntungan mengikut nisbah. So, pentingnya kerjasama, persepakatan, maksud saya persetujuan dalam pembahagian ini adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya perselisihan pada masa akan datang. Okey, seterusnya kita berpindah kepada rukun dan syarat musyarakah. Yang pertama, rukunnya adalah akidani, iaitu dua pihak yang berakad. Untuk pihak yang berakad ni, syarat-syaratnya adalah perlulah terdiri daripada individu yang berakal, iaitu waras. Sekiranya kita melibatkan orang yang tidak waras atau lebih disebut sebagai gila, itu akan menyukarkan proses pengurusan perniagaan. Dan juga mampu mengendalikan tugas serta modal. Kedua, ijab qabul, iaitu sirah, yang mana bahasa Melayunya adalah ucapan serah terima yang dilakukan oleh pihak yang berakad. Maksud saya, ucapan serah terima ini bukan sahaja sekadar melalui percakapan. Berakad ni juga dianggap sah sekiranya kita lakukan melalui penulisan. Okey, dan juga
Ucapan ini boleh juga berlangsung di berlainan tempat asalkan dia berlaku pada proses akad yang sama. Maksudnya berlaku time tu juga even lain tempat pun. Okey, yang ketiga ma'qud alaih, iaitu barang yang diakadkan. Barang yang diakadkan ni maksudnya objek yang kita akadkan lah semasa kita buat kontrak tu. So barang ni tak kisah sama ada dalam bentuk dana atau wang tunai, tapi yang pasti dia mestilah sesuatu yang mempunyai nilai. Okey, dan juga objek ini sah apabila ianya diterima dan diakui oleh syarak. Okey, dan juga objek yang digunakan ni mestilah suci daripada kotoran ataupun najis. Okey, yang terakhir nisbah hasil, iaitu untung rugi. Nisbah hasil untung rugi ni maksudnya perlulah mempunyai persepakatan antara kedua-duanya. Dari sini daripada persetujuan antara kedua-dua ni dapat menunjukkan bahawa berlakunya keadilan dalam pembahagian. So dari situ tiada sebab untuk berlakunya pergaduhan ataupun perselisihan terhadap keuntungan sesuatu perniagaan kepada kedua-dua pihak. Sekian, terima kasih. Pembahagian syarikat. Okey, syarikat ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama syarikat amlak, iaitu syarikat perkongsian harta milik, dan yang kedua ialah syarikat ungkut, iaitu syarikat kontrak perjanjian. Okey, syarikat amlak ini ialah syarikat harta milik yang mempunyai dua orang atau lebih yang berkongsi suatu barangan tanpa sebarang akad perjanjian. Contohnya macam mereka ni melakukan pembelian bersama ataupun menerima hibah ataupun wasiat daripada orang lain yang mana ianya merupakan harta kongsi. Jadi ianya boleh berlaku secara ijbari, iaitu secara terpaksa, ataupun secara ikhtiari, iaitu secara sukarela. Okey, untuk perkongsian secara ijbari ni macam pewarisan harta pusaka. Contohnya apabila seorang pewaris meninggal dunia secara tiba-tiba dan harta yang ditinggalkan itu perlulah dikongsi secara bersama oleh warisnya. Manakala untuk perkongsian secara ikhtiari, iaitu secara sukarela itu macam mereka ni menerima suatu hadiah yang diberikan oleh seseorang secara bersama-sama dan mereka ini menerimanya secara sukarela. Maka inilah yang dimaksudkan dengan perkongsian harta milik. Okey, kita lihat pula pada syarikat ungkut. Syarikat ini mempunyai dua orang atau lebih berakad terhadap perkongsian di dalam harta benda dan di dalam semua keuntungan daripada perkongsian itu. Maksudnya mereka ini telah bersepakat untuk berkongsi dalam mengeluarkan modal dan juga memperoleh keuntungan bersama-sama. Okey, kita lihat pula pada slide yang seterusnya, iaitu jenis-jenis syarikat ungkut. Okey, terdapat perbezaan pendapat tentang jumlah jenis-jenis syarikat ungkut ni. Ada ulama yang mengatakan jenis-jenisnya ada 5. Ada juga yang mengatakan selainnya. Tetapi majoriti ulama bersepakat bahawa jenis-jenis syarikat ungkut ini ada 4, iaitu syarikat inan, syarikat mufawadah, syarikat wujud dan syarikat amdan. Okey, kita lihat kepada syarikat inan. Syarikat ini ialah syarikat yang dianggotai oleh 2 orang atau lebih dengan masing-masing menyumbangkan modal dan keuntungan akan dibahagikan sesama mereka. Contohnya, maksudnya mereka ni sama-sama memberikan modal dan apabila memperoleh keuntungan mereka membahagikannya secara sama rata. Dan apabila berlakunya kerugian, mereka juga akan menanggung kerugian itu bersama-sama. Jadi syarikat jenis ini dibenarkan oleh syarak menurut ijma' ulama. Okey, syarikat seterusnya ialah syarikat mufawadah. Syarikat ini ialah syarikat yang dianggotai oleh 2 orang atau lebih dan mereka berkongsi semua harta mereka secara bersama-sama. Mereka akan menjadi wakil dan penjamin kepada rakan kongsi mereka serta segala keuntungan yang diperoleh atau
kerugian yang perlu ditanggung adalah secara bersama-sama. Maksudnya syarikat mufawadah ni adalah perkongsian yang setara. Contohnya macam nilai modal yang disumbangkan oleh rakan kongsi perlulah sama. Jika tak sama, syarikat mufawadah ini tidak sah. Okey, syarikat jenis ini tidak dibenarkan oleh mazhab Syafi'i kerana baginya mustahil untuk melakukan perkongsian yang setara. Okey, walau bagaimanapun ianya masih diterima oleh mazhab-mazhab lain kerana ianya terdapat keperluan untuk memperoleh keuntungan. Okey, kita lihat kepada syarikat seterusnya iaitu syarikat wujud. Syarikat wujud ini ialah syarikat yang dianggotai oleh 2 orang atau lebih dalam kalangan mereka yang mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat. Mereka ini akan membeli barang secara hutang bersama-sama ataupun boleh juga secara berasingan. Kemudian mereka ini menjual barang tersebut untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh itu akan dibahagikan bersama-sama. Syarikat ini dilarang bagi mazhab Syafi'i dan Maliki. Kerana dikatakan tiada harta ataupun modal yang dikongsi bersama. Sedangkan asas dalam sebuah syarikat ialah perkongsian harta. Walau bagaimanapun ulama-ulama lain masih membenarkan syarikat jenis ini kerana wujudnya keperluan sama seperti syarikat-syarikat yang lainnya. Okey, kita lihat kepada jenis syarikat yang terakhir ialah syarikat abdan. Syarikat ini ialah syarikat yang dianggotai oleh 2 orang atau lebih yang tidak menyumbangkan modal tetapi masing-masing menyumbangkan kerja. Maksudnya mereka ini tak ada modal, tapi dengan tenaga yang mereka ada, mereka melakukan kerja-kerja. Jadi mereka ini mungkin terdiri daripada orang-orang yang berkemahiran seperti mahir dalam menjahit, pembinaan ataupun sebagainya. Okey. Syarikat jenis ini dibenarkan oleh mazhab-mazhab selain mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini tidak membenarkan syarikat ini kerana baginya wujud kemudaratan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Kemungkinan ada di antara mereka yang melakukan kerja lebih daripada yang lain, manakala ada yang melakukan kerja secara sambil lewa. Jadi jika keuntungan itu dibahagikan secara di antara rakan kongsi, maka ianya wujud ketidakadilan. Jadi kerana itulah mazhab Syafi'i tidak membenarkannya. Okey. Tapi ianya tetap dibenarkan oleh mazhab-mazhab lain kerana dikatakan terdapatnya keperluan untuk memperoleh modal serta untuk mengembangkan harta. Okey, itu sahaja daripada saya. Maaf andai terdapat banyak kesilapan. InsyaAllah saya akan memperbaikinya dari semasa ke semasa. Seterusnya akan diteruskan lagi dengan pembentang yang seterusnya. Perbincangan hadis musyarakah. Saya akan membentangkan berkaitan dengan sanad iaitu rangkaian perawi. Dari segi bahasa, sanad bermaksud yang dipegangi atau yang boleh dijadikan pegangan. Dari segi istilah ialah jalan matan iaitu silsilah para perawi yang memindahkan atau yang meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama. Maksud di sini dapat kita ketahui bahawa sanad ialah silsilah para perawi yang meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama. Seterusnya kita akan tengok kepada hadis pertama berkaitan musyarakah, iaitu Hadatsna Muhammad bin Sulaiman al-Mismishiyun Hadatsna Muhammad bin Az-Zirqani an Abi Hayyan at-Taimi an abihi an Abi Hurairah rafa'ahu qala innallaha yaqulu ana salisun asyarikaini ma lam yakun ahadahuma sahibahu fa iza khanahu kharajtu min bainihima, yang bermaksud telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Mismishi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az-Zirqan dari Abi Hayyan at-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah dan dia merafakkannya. Dia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang bersekutu selama mana tidak ada salah seorang di antara mereka yang
berkhianat kepada sahabatnya. Apabila dia mengkhianati sahabatnya, aku keluar dari keduanya. Sanad bagi hadis ini adalah Hadatsna Muhammad bin Sulaiman al-Mishmishiyun, Hadatsna Muhammad bin Az-Zirqani an Abi Hayyan at-Taimi an abihi an Abi Hurairah. Seperti kita tahu, sanad itu adalah rangkaian perawi. Okey, seterusnya adalah matan. Matan bagi hadis ini ialah Innallaha yaqulu ana salisu asyarikaini ma lam yakun ahadahuma sahibahu fa iza khana kharajtu min bainihima. Sebelum itu saya ingin membentangkan berkaitan dengan matan. Matan dari segi bahasa ialah sesuatu yang keras dan tinggi, iaitu terangkat dari bumi ataupun tanah. Dari segi istilah ialah sesuatu yang berakhir padanya terletak sudah sanad, iaitu berupa perkataan. Maksudnya matan ini adalah apa yang berakhir sanad dan berupa perkataan, itu adalah matan. Jadi di sini kita dapat ketahui bahawa bagi hadis yang pertama, matan ia adalah Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama mana tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila dia mengkhianati, aku keluar dari keduanya. Berdasarkan hadis ini, menurut Ibnu Qatan, beliau menyatakan ketidaktahuan terhadap Sa'id bin Hayyan, iaitu bapa kepada Abi Sa'id, di mana bapa kepada Abi Sa'id itu tidak diketahui keadaannya dan bapanya tidak meriwayatkan hadis ini selain daripada anaknya. Terdapat juga riwayat lain menyatakan bahawa Ibnu Hibban meriwayatkan dari Al-Harith bin Yazid. Seterusnya pergi kepada hadis kedua, iaitu Hadatsna Affanu, Hadatsna Wuhaibun, Hadatsna Abdullah bin Utsman bin Husaymin an Mujahidi an As-Sa'ib ni Abi Sa'ib annahu kana yushariku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla islami fi at-tijarati, falamma kana yaumul fatahi ja'ahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marhaban bi akhi wa syariki kana la yudari wa la yumari ya Sa'ib qad kunta ta'man a'malan fi jahiliyah la tuqabbal minka wa hiya al-yawma tuqabbal minka wa kana za salafa wasilatin. Maksud bagi hadis kedua ini adalah telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Utsman bin Husain dari Mujahid dari As-Sa'ib bin Abi As-Sa'ib, sesungguhnya dia terlibat dalam bersekutu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Islam dalam perdagangan. Ketika dia datang pada hari penaklukan kota Mekah, baginda bersabda, selamat datang wahai saudaraku dan rakan kongsiku yang tidak pernah menolak dan tidak pernah bertengkar. Wahai Sa'ib, jika engkau melakukan amal kebaikan pada waktu jahiliah, tidak diterima amalan engkau, tetapi pada hari ini amalan engkau diterima. Untuk hadis yang kedua ini, seperti ketahui, sanadnya adalah dari Hadatsna Affanu, Hadatsna Wuhaibun, Hadatsna Abdullah bin Utsman bin Husain an Mujahid an As-Sa'ib Abi As-Sa'ib. Itu adalah dia punya sanad. Bagi matannya adalah annahu kana yushariku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla Islam fi at-tijarah, falamma kana yaumul fatahu ja'ahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Sa'ibun la yudari wa la yumari marhaban bi akhi wa syariki kana qad kunta ta'malun a'malan fil jahiliyah la tuqabbal minka
wahya al-yawma tuqabbal minka. Berdasarkan hadis ini dapat kita ketahui bahawa musyarakah atau syirkah ini telah lama terjadi dan Rasulullah SAW juga telah membenarkan perkongsian. Musyarakah juga diterima oleh syarak. Berdasarkan dua hadis tersebut dapat kita ketahui bahawa pertamanya Allah menurunkan keberkatan dan mencurahkan rezeki kepada pihak yang berkongsi ataupun yang bersekutu, seolah-olah Allah menjadi yang ketiga daripada dua orang bersekutu. Allah juga akan menurunkan keberkatan bagi sebuah perkongsian itu selama mereka jujur dan ikhlas dalam membantu satu sama lain dalam menjalankan perniagaan. Berdasarkan hadis pertama juga dapatlah kita ketahui bahawa hadis itu menganjurkan sifat tolong-menolong. Hal ini kerana Allah menurunkan berkatnya kepada pihak yang berkongsi antara satu sama lain. Hadis kedua pula menyatakan bahawa syirkah atau musyarakah ini telah lama terjadi, malahan Rasulullah SAW juga telah membenarkan musyarakah itu sendiri. Pembentangan iaitu mengenai sumber hadis. Sumber hadis yang pertama ini dia didapati dalam kitab Sunan Abu Daud dan penulis dia adalah Sulaiman Ibnu Ash'as Ibnu Ishaq Al-Azadi Ibnu As-Sijistani, dan beliau dikenali di dalam kalangan ulama muhaddis ni sebagai Imam Abu Daud. Dan Imam Abu Daud ni dia dilahirkan pada tahun 202 Hijrah bersamaan 817 Masihi di Sijistan iaitu Iran. Dan beliau wafat ni pada tahun yang ke-276 Hijrah bersamaan 888 Masihi di Basrah. Dan Imam Abu Daud ni dia seorang yang sangat baik sampai disegani oleh orang ramai, dan dia juga mempunyai daya ingatan yang cukup kuat. Sebab itu Imam Abu Daud ni dia layak untuk digelar Al-Hafiz daripada ulama seluruh dunia. Dan yang menariknya, Imam Abu Daud ni dia ni seorang yang suka bermusafir, mengembara. Sebab apa? Sebab dia nak mencari ilmu pengetahuan ya. Sebab kalau kita nak tahu, kita digalakkan untuk bermusafir. Sebab apa? Sebab kita boleh mengenal culture setiap negara itu, ataupun kita boleh menambah ilmu pengetahuan kita. Dan antara tempat yang Imam Abu Daud pernah pergi untuk tuntut ilmu ni adalah di Baghdad, iaitu pada tahun 220 Hijrah. Gurunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Lepas tu dia pergi pula dekat Kufah dan dia berguru dengan Al-Hasan bin Ar-Rabi' dan Ahmad Yunus pada tahun 221 Hijrah. Lepas tu dia sambung pengembaraan dia tu. Dia pergi kat Basrah dan dia tuntut ilmu tu dekat Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Rajab, Musa bin Ismail dan Abu Al-Walid At-Tayalisi, dan seterusnya. Dia pergi pula dekat Syam, Damsyik, Hims, Halab, dan dia belajar daripada Ar-Rabi' bin Nafi', Yazid bin Rabah dan Hisham bin Ammar. Dan masih ramai lagi guru yang Imam Abu Dawud ni belajar. Dan antara murid-murid dia adalah Abu Isa At-Tumirdi, Abu Abdurrahman An-Nasa'i, Abu Bakar An-Najjad, Abu Awana Yaqub bin Ishaq Asfarani dan yang lainnya. Dan
antara karya yang ditulis olehnya adalah Kitab Sunan, Kitab Dalail An-Nubuwah, Kitab Al-Qadar, Kitab Al-Marasil dan sebagainya lah. Dan dalam kitab Sunan ni dia ada 35 buah kitab, iaitu merangkumi 1871 bab. Dan Imam Abu Dawud ni dia berjaya kumpul sebanyak 50,000 hadis ni, dan dia masukkan sebanyak 4,800 hadis tu ke dalam kitab Sunan. Okay. Imam Abu Dawud ni dia turut memasukkan hadis yang lain seperti hadis hasan, hadis dhaif, di mana kalau ada kelemahan dekat hadis tu, dia akan jelaskan, dia akan bagi tahu tentang kelemahan hadis tu. Manakala untuk hadis yang kedua ini, dia ditemui dalam kitab Musnad Ahmad, iaitu bahagian amanah dalam syarikat. Dan nama pengarang kitab ni adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Syaiban. Dan dia ni dilahirkan dekat kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijrah bersamaan 780 Masihi. Dan Imam Ahmad Hanbal ni dia meninggal pada tahun 241 Hijrah bersamaan 855 Masihi. Dan dia ni juga merupakan seorang mufti Iraq dan merupakan ahli hadis yang zuhud serta sabar hadap segala dugaan, segala cabaran. Bahkan juga dia ni seorang tokoh yang terkemuka pada zamannya maupun zaman selepasnya. Dan kalau kita tahu Imam Ahmad ni dia telah menghafal sebanyak 1 juta hadis daripada Rasulullah, iaitu, dan tak ada siapa pun nak tanding dia. Dan kita dapat tahu betapa hebatnya Imam Ahmad Hanbal ni dekat semua mata orang ni. Dan Imam Ahmad Hanbal ni juga dia merupakan pelajar kepada Imam Syafi'i. Dan kalau kita tahu juga Imam Ahmad Hanbal ni dia seorang mujtahid dan dia juga pengasas kepada mazhab Hanbali. Dan dia juga ada masukkan hadis tersebut di mana beliau pernah terimanya tanpa saringan dan dia turut bagi tahu taraf-taraf hadis tu. Kalau kita dapat tahu juga darjat bagi kitab dia ni berada di bawah kitab Sunan Abu Dawud. Sebab tu kitab ni dia juga merupakan kitab yang paling masyhur pada abad yang ke-3 Hijrah lah. Dan dia merupakan kitab yang dapat memenuhi keperluan agama dan duniawi bertepatan dengan masanya. Okey, kitab Musnad Ahmad ni dia ada sebanyak 40,000 hadis dan kurang daripada 10,000 hadis tu dia merupakan hadis yang berulang-ulang. Dan tak kesemuanya hadis ini daripada Imam Ahmad Hanbal. Dan ada yang diriwayatkan oleh anak dia iaitu Abdullah yang telah masukkan sebanyak 10,000 hadis dan Abu Bakar Al-Qatib yang selebihnya. Macam yang kita tahu, kita akan tengok sama ada hadis tu hadis hasan ataupun hadis sahih ataupun hadis dhaif. Okay. Imam Abu Dawud ni dia kata apa? Hadis yang pertama ni merupakan hadis yang dhaif, tapi menurut Al-Hakim juga dia kata
hadis ni adalah hadis sahih, so lebih cenderung kepada hadis ni adalah hadis dhaif lah. Dan hadis yang kedua ni adalah Imam Ahmad Hanbal ni dia kata hadis ni adalah hadis dhaif. Sebab tu dia bergantung kepada majoriti ulama mengatakan hadis tersebut adalah hadis dhaif. Baiklah, kita pergi kepada perbincangan dari aspek ulum al-hadis. Ulum al-hadis merupakan ilmu yang sangat penting untuk diketahui kerana ianya merupakan salah satu cabang ilmu yang diwarisi daripada ulama-ulama Islam. Matlamat utamanya adalah untuk mempertahankan dan memelihara hadis Nabi Muhammad SAW daripada bercampur aduk serta bersih daripada sebarang elemen yang tiada berkaitan dengannya. Berdasarkan kepada hadis-hadis musyarakah yang dipilih, terdapat syarah hadis yang disebut bersama matan hadis yang bersangkutan. Jadi kita pergi kepada hadis pertama, iaitu hadis Qudsi riwayat Abu Daud daripada Abu Hurairah bahawasanya Rasulullah mengkabarkan Allah bersama dengan orang yang bersyirkah, bersama orang-orang yang bersyirkah dalam kebaikan, termasuklah dalam urusan perniagaan, selagi mana pihak yang bersyirkah itu amanah dan tidak mengkhianati antara satu sama lain. Mereka hendaklah menepati kontrak yang telah mereka sepakati. Kedudukan berikut adalah sahih menurut Al-Hakim. Dalam hadis ini menjelaskan bahawa Allah menurunkan keberkatan kepada pihak yang bermusyarakah, yakni menjaga dan memelihara mereka. Allah sangat mengasihi setiap individu atau sekumpulan manusia yang menjalankan aktiviti perniagaan bersama-sama. Namun Allah melaknat mereka yang mengkhianati perjanjian. Seterusnya daripada hadis kedua pula mengenai hadis Al-Sa'id bin Abu Al-Sa'id radhiyallahu anhu yang menyatakan beliau telah menjadi rakan kongsi perniagaan bersama Rasulullah SAW sebelum baginda dilantik menjadi Nabi. Ketika pembukaan Mekah, baginda bersabda, "Selamat datang saudara dan rakan kongsiku yang tidak pernah menolak dan tidak pernah bertengkar." Bersandarkan kepada sabda baginda melalui rakan kongsiku, ianya merupakan suatu perakuan bahawa perkongsian adalah dibenarkan oleh syarak. Ini merupakan andaian ucapan daripada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika ucapan tersebut adalah kata-kata daripada Al-Sa'id radhiyallahu anhu, maka dengan berdiam diri menunjukkan baginda memperakui perkara tersebut. Jadi berdasarkan kepada kedua hadis tersebut, kita dapati bahawa musyarakah merupakan amalan yang digalakkan dalam syariah Islam. Keadaan ini dibuktikan apabila Nabi Muhammad SAW membenarkan amalan syirkah, yakni musyarakah tersebut dijalankan dalam kalangan masyarakat Islam pada ketika itu tanpa bantahan maupun tekahan. Kesimpulannya, dapatlah kita ketahui bahawa musyarakah merupakan sebuah kontrak perkongsian perniagaan dan ia diharuskan kerana mampu membantu sesama umat Islam dan mampu meningkatkan ekonomi umat Islam itu sendiri. Okey, saya akan teruskan kepada slide yang terakhir, iaitu kesimpulan yang kita dapat daripada hadis ini. Apa yang kita dapat ialah kita dapat ketahui, kita dapat tahu silsilah kehidupan Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad Hanbal. Seperti kita dapat tahu siapakah guru diorang, siapakah murid diorang, dan kita dapat tahu berapakah kitab yang mereka keluarkan. Seperti kita dapat tahu dalam ni kitab yang diperkeluarkan adalah kitab Sunan Abu Daud, kitab Musnad Ahmad, dan kita juga dapat mengetahui berapakah jumlah hadis yang dikeluarkan oleh mereka serta siapakah yang bekerjasama dengan diorang untuk mengeluarkan hadis itu. Sepertinya Imam Ahmad Hanbal dia tak keluarkan semuanya hadis itu, tapi anak dia dan seorang tu juga yang turut mengeluarkan dan memasukkan hadis yang mereka dapat itu ke dalam kitab Musnad Ahmad.
Dan kita juga perlulah menyeimbangkan kehidupan di antara dunia dan akhirat. Serta kita perlulah mengelakkan diri daripada melakukan kezaliman kepada rakan kongsi perniagaan kita. Tak kiralah kita menjalankan perniagaan apapun, kita jangan ada sifat pentingkan diri. Seperti kita dah buat perjanjian dengan orang untuk berkongsi dua keuntungan yang kita dapat, tapi disebabkan kita ada sifat pentingkan diri, kita tak nak berkongsi keuntungan tu. Maksudnya kita lebih, diorang dapat sikit. So benda ni kita tak boleh nak ada dalam diri kita, iaitu benda ni boleh menzalimkan orang lain sebab dah melanggar syarat perjanjian kita, iaitu kalau kita tengok syarat perjanjian ini adalah berkongsi dua apabila mereka membuat perjanjian itu, ataupun berkongsi sama ada untung dan juga rugi. So kita perlulah elakkan sifat ini daripada diri kita, dan seeloknya kita perlulah menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Kita tak boleh lebihkan dunia saja, ataupun kita tak boleh juga lebihkan akhirat. So kita kena seimbangkan, dan semua itu berdasarkan kepada niat kita. Kalau niat kita baik, maka baiklah. Tapi kalau niat kita tak elok, maka tak eloklah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.